Okey, soalan nombor 6. Yang ni daripada Negeri Sembilan. Setelah cikgu bersembang-sembang dengan cikgu lain, Negeri Sembilan digradekan sebagai soalan yang paling susah. So kalau awak nak rasa awak punya ability kan, nak test kan, awak try lah buat semua soalan Negeri Sembilan. Setakat ni dia ranking nombor 1, paling susah katanya. So soalan nombor 6, rajah 3 menunjukkan lengkung bagi satu fungsi kuadratik. Titik A dan B ialah dua titik terletak pada lengkung tersebut. Titik A ialah pintasan Y bagi lengkung itu. So ni titik A, ni titik B. Okey, pintasan Y. Maksudnya kita boleh agak dah koordinat kat sini. Okey, sini X dia sifar. Okey, lepas tu dia sama straight kan. Maksudnya Y dia 6 juga. Okey. Bawah. Nyatakan sebab mengapa fungsi songsang tidak wujud. Ni kita dah bincang. Kenapa fungsi songsang tak wujud? Okey, naik atas balik dekat Alia. Kenapa fungsi songsang tak wujud Alia kat gambar rajah ni? Sebab dia bukan satu pada satu. Ya, pandai. Okey, tapi awak tak boleh kata bukan satu pada satu. Awak kena bagi tahu apa hubungan dia dekat sini. Kalau kita tengok hubungan dia ni macam kalau kita tak boleh nak agak kan. Okey, so kita try buat X dengan Y. Cikgu suka lukis-lukis macam exam. So sini X, sini Y. So X sifar, Y 4. X sifar dengan 4. Apa cikgu? Sini Y 6. Okey, kedua-duanya petekat 6. So ni hubungan banyak kepada 1. Okey, barulah kita tulis. Okey, fungsi songsang tidak wujud. Fungsi songsang tidak wujud kerana hubungan fungsi ialah banyak kepada 1. Okey, macam tu jawabnya. Jadi di sini 1 markah. 2 markah je total. Tak nampak macam susah pun. Okey, next. Fungsi songsang wujud pada domain tertentu. Ambil kau. Dia kata, walaupun gambar rajah ni tak ada fungsi songsang, kita tahu kenapa. Tapi dia kata fungsi songsang ni tetap akan wujud pada domain tertentu. Dia pun suruh awak nyatakan domain tersebut. Okey, kalau dia dapat macam ni, senang je nak buat dia. Awak ambil titik tengah. Okey, awak ambil titik tengah. Kenapa cikgu suruh awak ambil titik tengah dekat sini? Sebab menurut pembezaan, songsang ni maksudnya dia akan U-turn. Dia adalah titik pusingan. Tu songsang kan. Songsang kan benda terbalik. So dia berpusing. Jadi dia adalah titik pusingan. Jadi titik pusingan dekat sini. Jadi sini di tengah-tengah ni senang aja. Nilai dia 2 lah sebab sini sifar sampai 4, jarak dia 4 kan. 4 unit. So bagi 2, tengah-tengah ni kita dapat 2. Jadi kita tahu domain dia adalah 2. Cuma masalah domain ni, masalah domain adalah dia selalunya dia nak dalam bentuk bukan ketak terhinggaan. Dalam bentuk apa yang macam ni lebih besar daripada dengan kurang besar daripada. Ataupun sama dengan. Dalam bentuk ketak samaan linear. Dalam bentuk tu, linear inequalities. So dia nak dalam bentuk macam ni kan. Jadi macam ni kita nak buat. Okey, kita dah tahu domain dia 2 kat sini. Ni titik pusingan dia. Maksudnya songsangan berlaku di situ. Dia terpusing di situ. Jadi awak ambil nilai yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Okey, jadi awak tulis macam ni. Satu markah je ni, tak ada jam kerja pun. So X, kecil ataupun sama dengan 2. X besar ataupun sama dengan 2. Tu je jawapan dia. Tu sahaja. So dapat 1 markah. Kita tak terfikir kot sebab jarang kita jumpa soalan macam ni. Kan, selalunya fungsi soalan yang kita jumpa yang lebih direct questions. Jaranglah dia nak tanya soalan macam kebat-kebat. Ini nampak macam kebat sikit lah. Sebab dia applykan apa yang kita belajar dalam bab 9 pergi ke bab 1. So siap. 2 markah. Next page. Yang seterusnya, soalan yang kedua. Ranking susah, cik. Soalan nombor 7. Cantik graf fungsi kita. So hari ni kita boleh recap sekali untuk modulus. Modulus maksudnya nilai dia sentiasa positif. Dimoduluskan, automatik dia akan jadi positif punya graf.
Dia akan berada sentiasa di bahagian paksi X yang positif dan paksi Y yang positif. Ni nampak ni modulusnya ni. Okay, cuma modulus ni bila buka, di dalam modulus tu akan ada dua kemungkinan nilai, positif dan negatif. Yang tu kena ingat lah. Okay, so bagi sifar hingga P. Maksudnya kita punya domain X start daripada sini. Okay, sini sifar sampai ke P. P kat sini lah. Ni domain X kita. Sini P. Okay, domain Y adalah, ni kita tak tahu kalau dia diterbalikkan dia berapa. Tapi yang paling atas nilainya adalah 11. Okay, so cari nilai bagi P. Soalan yang pertama dia suruh awak cari nilai P. Okay, so macam ni kita nak cari nilai P. Okay, kita buat macam ni. Kita ada fungsi kita. Okay, fungsi kita adalah fx sama dengan modulus 2 tolak 3x. Okay, dia cari nilai bagi P. Kita tahu P ni adalah nilai untuk x kan? Okay, P ni adalah nilai untuk X. Nampak dia berada di paksi X. Jadi kita boleh gantikan P ni dekat sini. Okay, kita boleh gantikan nilai P kat situ. So dia akan jadi macam ni. Fp, okay, X semua kita ganti dengan P sama dengan modulus 2 tolak 3P. Okay, X semua kita ganti dengan P sebab P ni berada pada paksi X. Okay, kemudian apabila nilai X adalah P, nilai Fx dia adalah 11. Nampak sini, nilai dia 11 bila dia P. Jadi kita boleh ganti FP sebagai 11. Jadi di sini kita boleh jadikan dia 11. 11 sama dengan, okay, lepas tu sini modulus 2 tolak 3P. Okay, lepas tu kita buka modulus. Bila buka modulus kita akan dapat 11 sama dengan, okay, di sini first kita dapat yang positif. Positif maksudnya salin je bulat-bulat apa yang ada dalam modulus. 2 tolak 3P. Itu yang first, positif. Okay, negative value maksudnya depan awak kena letak negatif and then kurungkan 2 tolak 3P. Buat biasa macam ni, okay, supaya awak tak tersalah simbol dekat dalam. Okay, sebab nanti negatif ni kena darabkan dengan setiap satu untuk ubah simbol dia. Okay, jadi di sini awak akan dapat, yang ni bawa pergi sebelah, so awak akan dapat berapa sini? 9 sama dengan negatif 3P, kan? Okay, so sini dapat P sama dengan negatif 3 lah. Betul tak? Okay, kita akan dapat P sama dengan negatif 3. Okay. Okay, untuk yang belah sini pula kita akan dapat, okay, ini kita jadi 11 sama dengan negatif 2 tambah 3P. So bawa pergi sebelah kita akan dapat 13 sama dengan, sini kita dapat 3P. So P sama dengan 13 per 3. Okay, so soalan dia dan soalan untuk awak juga, mana satu nilai P? Ada 2 P ni, tapi P ni duduk satu je. So mana satu yang kita nak pilih? Negatif 3 ke 13 per 3? Kalau awak jawab jawapan akhir je, awak jawab macam ni kan? Oleh itu P sama dengan negatif 3 13 per 3. Salah, awak takkan dapat full mark dekat situ. Full mark dia adalah 2 markah. Yes, ada 2 markah kat situ. So, apakah nilai P? Siapa cikgu nak tanya ni? Atif. Atif kau tak tidur ke Atif kali ni? Soalan paling senang Atif. P duduk kat sini. Okay, so kita ada 2 nilai Atif, sama ada negatif 3 ataupun 13 per 3. Mana satu nilai P ni Atif? Cikgu tunggu Atif jawab. Sangkut-sangkut cikgu. Sangkut-sangkut. Okey Atif, 2 nilai P. Okey, P, cuba tengok soalan tu Atif. Cikgu dengar suara kau tak sangkut Atif. Okey, P tu yang mana? Negatif 3 ke 13 per 3? 13 per 3. Jawapan dia 13 per 3 sebab ni kan dia berada pada X positif, so kita kena cari jawapan akhir nilai P yang positif. Jadi ni salah. Okey, ni salah. Yang betul adalah awak keluarkan P sama dengan 13 per 3. Yang ni baru betul. Baru awak dapat full marks 2 dekat sini. Untuk markah pun B1 dekat sini. Okey, yang ni tak membawa apa-apa markah sebab di bawah ni nanti jawapan dia salah. Okay, tapi biasa kita buat dua-dua kan. Jadi kita tetap akan dapat B1 dekat situ. Okay, so dapatlah 2 markah. Siap. Okay, next question.
Dia suruh awak nyatakan domain. Okey, domain apabila julatnya melebihi 2. Okey, julat melebihi 2. Lebih 2 Okey, julat 2 maksudnya, okey, kalau kita test dekat sini lah, kita tak tahu ni nilai dia berapa. Sini X sifar kan? Okey, so kita ada Fx sama dengan 2 tolak 3x. Maksudnya bila X kita sifar, so kita akan dapat dalam ni nilai dia 2 tolak 3 sifar. So kita dapat sini 2. Maksudnya sini 2. So dia nak nilai yang lebih. Dia nak nilai X yang dekat sini. Dekat sini. Okay, sebab lebih daripada 2 kawasan atas ni. Ini yang dia nak. Okay, dia nak domain yang itu. Jadi julat domain kita adalah daripada sini yang cikgu tanda ni sampai P. P kita dah dapat 13/3. Yang ini sekarang kita nak cari berapa nilai X dia apabila Fx sama dengan 2. Okay, so cikgu buat dekat sebelah sini lah soalan B. Okay, so B, okay, kita nak nilai Fx sama dengan 2 tolak 3x. Okay, maka kita nak cek domain yang lebih besar daripada 2. Kita buat macam ni lah. Okay, jadi bila kita buka modulus, kita akan dapat 2 tolak 3x lebih besar daripada 2. Di sini kita akan dapat negatif 2 tolak 3x lebih besar daripada 2. Okay, so di sini kita akan dapat negatif 3x lebih besar daripada 2 ni bawa sebelah. Jadi sifar. So negatif, nampak negatif. Bila kita bahagikan, dia akan ubah simbol. So lebih kecil daripada sifar lah, negatif 3. Sifar bahagi negatif 3 dapat sifar. Okay, so yang ni first. Dan yang ni pula. Okay, yang ni kita buka, kita dapat negatif 2 tambah 3x lebih besar daripada 2. Bawa ke sebelah, kita akan dapat 3x lebih besar daripada 4. Sebab negatif 2 bawa sebelah jadi positif 2. So 2 tambah 2 dapat 4. Okay, so kita dapat X lebih besar daripada 4/3. Okay, so kita tengok, kita bandingkan kedua-dua nilai X ni, mana satu yang match untuk kawasan sini. Okay, match untuk yang sini. Okay, first X kita adalah X kurang pada sifar. So dia duduk sini. Jadi tak sesuai, tak sama macam yang kita nak. Jadi ini salah. Okay, yang ni dia kata X lebih besar daripada 4/3. So cantik lah. Kalau di sini 4/3, so X lebih besar maksudnya dia akan berada di sini. So kan sama tu kawasan yang kita nak. Okay, kita nak kawasan tu. Okay, jadi terus tulis jawapan akhir dia. Okay, oleh itu jawapan akhir X kita adalah 4/3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 13/3. Okay, kenapa kita buat macam ni? Sebab X kita sekarang ada dekat sini, tengah-tengah antara 4/3 dengan 13/3. Kawasan situ. Okay, jadi itu adalah julat untuk kita punya domain. Okay, dah siap. Ni susah sikit kot yang ni, ikutlah. Boleh buat tak Aiman yang ni? Aiman kan rajin sekarang. Tak. Tak. Kan modulus antara soalan yang cikgu tahu student cikgu takut juga. Sebab dia tak macam ni, dia keliru mana satu yang nak jadi positif negatif kan. Bila dia buka modulus, dia punya nilai dia ke ataupun yang dalam modulus tu sendiri. So lepas ni kalau awak ada nilai, okay, contohnya awak ada modulus X sama dengan 2 contohnya. So di dalam ini yang akan jadi negatif dengan positif, yang akan dibuka negatif dengan positif. So akan ada X sama dengan 2 dengan negatif X sama dengan 2. Macam tu. Okay, jadi yang ni bila kita susun dia akan jadi X sama dengan negatif 2 lah. Sebab negatif bawa sebelah. Okay, so tu maksudnya penggunaan modulus dekat situ. So ingat yang ni.